tertentu, dia kena pilih berdasarkan, lalu alat tu kena ada safety feature dia nak tu lah. Lepas tu type of material, arrangement pada workplace, operating procedure, dia punya method ni mesti kenalah dengan operating procedure dia. Lepas tu size and shape, lepas tu operating machine. Okay, seterusnya. Jadi saya cepatkan sikit lah. Lepas tu untuk kategori untuk machine protection ni ada dua, sama ada guards atau devices. Guard ni dia macam satu barrier untuk menghalang kita daripada direct pada hazard lah. Atau contohnya automatic fixed guard. Fixed guard ni maknanya dia guard tu fix maknanya dia tak boleh ubah suai. Lepas tu dia tidak melibatkan moving object. Lepas tu self adjusting ni contoh dia macam yang saw yang panjang tu, kita adjust dia punya position tu. Lepas tu interlock. Tengok sikit. Interlock ni dia sekiranya kalau ada, dia akan trip, mesin ni akan trip sekiranya ada, bila guard dia open, bila kita contoh dia ada guard kat mesin tu, bila kita buka guard dia, automatik dia akan stop mesin tu daripada bergerak. Adjustable yang tadi tu saw tu. Kalau self adjusting ni pula, untuk self adjusting ni lebih kurang pada circular saw. Dia ada pada circular saw, mana dia mulai determine melalui pergerakan objek. Dia punya guarding tak gerak, kita akan tolak. Contoh circular saw tu kita akan tolak dia punya kayu kita nak potong tu, automatik guarding dia akan bergerak. Okay, seterusnya next. So distance guard. Distance guard ni mana distance? Mana dia ada jarak antara kita dengan hazard tu. Okay, next saya proceed pada devices. Devices ni dia ada stock devices ni, dia ada stock device ni macam contoh dekat mesin ada stop button, emergency stop button. Tapi kelemahan dia orang boleh bypass lah biasanya. Presence sensing device. Presence sensing device ni bila dia akan stop operate bila dia akan detect ada workers yang masuk dalam kawasan yang hazard tu. Lepas tu pullback device ni dia dia ada kabel tu, dia akan attach pada tangan operator. Mana bila operator tu, bila tangan dia kedua-duanya bergerak, baru dia punya alat tu berjalan. Kalau salah satu dia tak bergerak, dia tak akan berjalan. So safety control device ni dia biasanya manual. Dia akan manual activated, dan kalau kita mesin dah nak hidup kembali, kita kena manual hidupkan dia. Satu patient, lepas tu dari segi operation ni ada okey. Itu saja dari saya. Terima kasih. Okay, thank you Najirul Okay, ni pasal machinery punya protection, especially yang penting. Boleh dengar saya? Okay, saya boleh. Ya, cara dia summarize the notes tu ya, especially dekat bahagian yang
isolation tu ada kategori device, ada kategori guard. Guard tu you kena baca lah. Ada yang jenis automatic, apa bezanya dengan jenis yang fixed, apa yang beza jenis dengan adjustable. Tu I cakap tu terang, yang tu bahagian-bahagian tu penting. Ya. Lepas tu, okay, thank you very much Nazirul. Okay, next. Lagi juga yang macam machinery punya protection ni, yang dia punya sturdy dia punya sifat dia kena dekat dengan apa orang kata boleh dicapai kan, apa nama, kan ada dia punya ciri-ciri tu, tu pun penting ya. Okay, so next kita nak siapa? Siapa yang nak? Siapa yang okay volunteer next? Doktor, saya boleh sebab saya punya topik macam related dengan Nazirul. Okay, cantiklah, you go next ya. Okay. Ready, start je. Okay. Okay. Wah, cantik. Aduh lah. Boleh nama? Ya. Boleh. Okay. Ya, boleh. Okay, saya buat topik 3B, Safe Machine Operation. So macam this topic is quite related dengan Nazirul punya lah, sebab so machinery related accident. Okay, related provision yang boleh kita baca untuk this topic adalah FMA 1927 regarding fencing of machinery and safety, regulation 1970. So safety, health and welfare, dengan juga OSHA 1994 section 15(2)A. Okay. Accident yang berkemungkinan yang melibatkan mesin silas daripada weight impact ni maksudnya terjadi daripada motion. Contohnya motion daripada mesin tu sendiri ataupun motion daripada handle mesin tu sendiri. Contohnya satu track by object, track tak nampak mesin tu tengah operation ataupun leka. Next is rotating hazard. Rotating hazard maksud dia guna sistem mesin yang beroda yang boleh menyebabkan kita pull in, drawing in ataupun pulling in hazard. Contohnya macam tudung tersangkut ke kan, baju tersangkut, hair, kalau tak ada pakai protective tu, macam perempuan kalau contohnya operate machine tak ikat rambut ke, lepas tu tertarik rambut. Next is entanglement. Entanglement ni lebih kurang juga macam drawing in, cuma dia macam tersangkut dan melibatkan berbelit. And then dia boleh juga menjurus kepada drawing in hazard. Okay. Next pula cutting hazard. Cutting hazard ni melibatkan blades ataupun barangan yang tajam dan juga pergerakan yang laju. Okay. Hazard yang ada ni adalah macam bila tersalah direction, dia boleh menyebabkan terpotong tangan ke apa kan. So yang relevan untuk cutting hazard ni kita perlukan guard lah, macam yang Nazirul cakap tadi. Next is friction or abrasion hazard. This one pula dia macam melibatkan geseran lah. Geseran contohnya macam
dekat satu industri yang ada open area and mesin tu bergerak dengan laju. So macam kita ada tersangkut ke apa ke, tangan tergesel yang boleh menyebabkan burns ataupun injury. Next pula, release of potential energy daripada hydraulic system. Maksudnya macam sistem hydraulic ni sistem yang boleh mengangkat lah, macam mengangkat, and then bila ejection dia tu boleh menyebabkan kecederaan kepada orang yang handle. Next pula adalah stuck between two objects. Ni lebih kurang macam weight impact lah. Maksud dia stuck between two object. Ni contoh dia, orang ni dia terstuck antara dinding dengan apa tu mesin yang bergerak ke arah dia. So dia menyebabkan pinch point. Pinch point tu macam tersepit lah. Next is ejection hazard. Okay, ejection hazard ni contoh dia macam bila kita ada satu mesin yang tengah rotating and then tiba-tiba ada serpihan yang keluar. Okay, bila serpihan yang keluar tu boleh macam mencederakan anggota mata ataupun badan orang yang berdekatan lah. So this one untuk mesin yang rotating ke apa, diperlukan guarding system. Next is sharing tongan lah, macam tongan punya mesin, dia boleh menyebabkan kalau tak berhati tu penggunaan mesin ni. Dan juga last sekali crushing. Crushing ni macam hentaman lah, hentaman antara satu antara mesin dengan apa dia? Boleh menyebabkan hentaman lah, dan juga ada potential hazard yang berlaku during crushing. Okay, sekian daripada saya. Okay, very good Especially dia and simple, dia ada explain apa itu crushing, apa itu drawing in. Saya rasa tu very very clear. Gambar pun ada ya. So thank you very much. Siapa nak tanya soalan? Ada ya? Okay, kalau apa-apa boleh rujuk pada dia punya nota tu lah. Okay, so thank you Fatin. Alright, terima kasih. Okay, yeah. Next, siapa? Doktor, actually I punya lebih kurang dengan Fatin Nabila punya. Kalau I boleh pilih tu sebab I punya topik machinery hazard. Okay, dia so lebih kurang. dia nak volunteer ya? Cuma suara you tak berapa dengar tak? You kena dekat sikit ke dengan speaker? Okay, boleh. Dengar tak? Kalau tak dengar nanti pasti tahu lah. Okay, sekarang okay. Machinery. Nampak tak? Ada nampak tak? Yes, nampak. Ini adalah machinery hazard. Alright, yang lebih kurang dia punya konten lebih kurang sama dengan Fatin Nabila punya presentation tadi lah. So yang ini mostly dia discuss about machinery hazard. Dia ada define what is machinery hazard. Dia ada bagi tahu 10 type of hazard for machinery and type of accident, sama ada dia punya hazard control method. So first, I will go through the definition for hazard, machinery hazard lah. Dia adalah equipment, dia supply power, dia ada static and movable part. Yang itu static and movable part, dia punya itu bulat actually refer to movable part lah sebab dia suka lari. So movable part dia ada divide into operative and non-operative. Yang operative tu dia ada implement functional output and non-operative tu dia supply power to operational part. Ini cuma untuk definition sahaja. Then saya akan go through 10 hazard yang tadi Fatin sudah discuss. Ada cutting, ada shearing, ada
stabbing and puncturing, ada impact, ada entanglement, friction and abrasion, crushing, drawing in, release of potential energy, injection. Semua ini tadi Fatin sudah discuss sangat jelas lah. So yang ini I akan skip. So yang mana type of accident akan happen adalah trap in between machine and any other object lah. Then entanglement in machine part of material, contact in frying machine part and material, contact with release of potential energy. Yang ini, yang empat ni akan menyebabkan accident machinery hazard. Then dia punya control method very simple. Dia kena ada hazard identification, risk assessment and risk control. Hazard identification ni actually dia macam kalau kita buat inspection ke, buat checklist identify the hazard. Then kalau buat risk assessment, dia boleh buat based on 2D matrix. 2D matrix macam kita buat dia ada hierarki, bukan hierarki, dia macam ada livelihood kali dengan severity itulah. Then ada factor to be considered untuk conduct risk assessment adalah design characteristic, work method, work environment, individual characteristic and operational factor. Yang ini simple je I punya presentation. That's all. Thank you. Sudah siap? Ya, sebab banyak pendek. Ya, very good ya. Sebab kita ada banyak slide. Thank you, Lian. Yeah. Alright. Okay. Okay, next. Doktor, saya proceed dengan next pasal safety Boleh. of hand and portable power tools. Okay, very good. Itu senang tu topik tu. Very good. Okay. Mulakan sebab saya akan mute diri saya takut saya terbising. Okay. Alright, untuk yang slide ni saya dah bagikan kepada beberapa subtopik which is type untuk safety of hand portable power tools. Okay, first kita akan pergi tengok Tak dengar lah. Ya? Tak dengar sangat. Tak dengar sangat? Dia macam bunyi unstable, unstable internet. 1, 2, 3, 4. Okay. Alright. Okay, kita pergi ke types untuk hand tools. Okay, types dia ada hand tools and power tools lah. So hand tools definition dia shaft or body. Okay, contoh hand tools ni boleh jadi knife, hammer, spanner, wrench, sledgehammer, level. Hati Fatin tak dengar. Tak dengar. Dah dekat dari tak dengar Okay, kalau macam tu saya try buka guna phone lah. Guna phone boleh proceed dengan orang lain dulu. Bye-bye. Min masih tak dengar.
Doktor, Fadil cakap kita proceed orang lain dulu. Dia log in dia punya phone number office. Hello? Tak ada nama. Semua boleh dengar tak? Okey, siapa ni Boleh, Syafiq? boleh. Syafiq. Okey, Syafiq cantiklah. Slide mulakan Very nice. Okey. Kalau boleh Saya buat explain yang segitiga ni penting Sekejap ya. Saya cakap sekejap dekat sini. Dekat bahagian yang triangle ni sangat penting. Dan Okey. juga causes of fire tu pun penting. Ya? Okey, so mari kita dengar Syafiq pula. Okey, test. Jelas tak? Okay, jelas Syafiq, cantik. Okey. Okey, tajuk saya ialah fire safety. Mula sekali dia punya definition of fire. Definition of fire ialah chemical reaction that occurs when a flammable material and oxygen comes into contact with a heat source or ignition. Maksud dia satu tindak balas kimia yang berlaku apabila ada fuel dan juga ada source of ignition. So ini ialah dia punya fire triangle. Dia kalau salah satu tidak ada dekat fire triangle ni, maka fire tidak akan berlaku lah. So untuk fire berlaku, dia kena ada flammable ataupun dia punya fuel, and then perlu ada oxygen, and then perlu ada heat, haba ataupun dia punya ignition. Okay, seterusnya ataupun equipment failure, activities that can produce sparks, contohnya seperti welding, metal cutting activities, juga disebabkan leakage of gas. So macam short circuit ni, dia bila berlaku spark dan ada oksigen, dan mungkin kat situ juga ada macam bahan yang boleh senang terbakar, jadi dari situ boleh berlakunya api. Seterusnya contribution factors, failure of sprinkler system ataupun tak ada sprinkler system, ataupun human error. Sebagai contoh macam sprinkler system tu dia ada setting yang tertentu. Selalunya kalau dekat kilang kita set kepada automatic lah kalau fire detection punya equipment tu detect ada fire. Tapi misal kata kalau dekat control panel pump house tu kita letak dekat manual, jika detector detect fire tapi nanti dia tak keluar air lah dekat sprinkler system tu sebab kita set dekat manual. Jadi selalunya kita sepatutnya letak set dekat automatic lah. Itu human error. And then
contributing factors dan seterusnya, ada existence of flammable materials, breakage of equipment. Okay. Seterusnya, classes of fire. Berdasarkan British Standard BS EN 2 1992, dia bahagikan kepada 4 lah, A, B, C, D classes of fire. Kalau British Standard, Class A ialah solids that cause fire. Class B ialah liquid or solid that becomes liquid. C ialah gas ataupun vapor. Class D ialah metals. Ini berdasarkan British Standard. Kalau berdasarkan National Fire Protection Association, ini daripada USA lah. Class A contohnya seperti wood, paper, rubber dan plastik. Class B, flammable liquid, oil, grease. Class C, electrical equipment with electrical supply. Class D, metals. Jadi ada sedikit perbezaan antara British Standard dan juga National Fire Protection Association dari segi kelas. Seterusnya, fire hazard control. Untuk kita prevent fire daripada berlaku at the first place, kita boleh dengan avoid release of flammable into the atmosphere, ataupun kita boleh avoid release of heat and control of heat sources. Tapi jika sudah berlaku kebakaran, cara untuk kita padamkan api itu, kita boleh, salah satunya kita boleh release heat so that it will not accumulate ataupun increase. Close, stop supply of flammable. Ni contoh dia seperti macam jika berlaku kebakaran dekat pam minyak, jadi minyak tu ialah dia punya flammable. Jadi kita boleh tekan dekat emergency stop button dan semua pam dekat pam minyak tu akan cut off lah. Jadi tak ada minyak yang akan keluar lagi daripada nozzle. Jadi itu salah satu contoh untuk kita stop supply of flammable. Tapi kebanyakannya selalunya kita akan stop supply of oxygen. Contohnya kalau berlaku kebakaran dekat dapur, kita boleh padamkan api itu dengan cover dengan kain lah, dan tak ada oksigen baru yang supply kepada api itu dan api itu akan terpadam. Okay, fire safety plan. So mula-mula kita perlu buat satu hazard identification lah. Contohnya macam hazard checklist. Kemudian selepas kita dah identify dia punya hazard, kita boleh plan lah. Contohnya kita selection of safe technology. Safety prevention system dekat starting point dengan ending point. Safety protection system. Emergency response plan dengan medical treatment. Contoh selection of safety technology ni, contohnya ada satu storage tank, kita buat satu penghadang lah supaya jika berlaku kebakaran dekat storage tank tu, dia punya api takkan merebak ataupun kita dapat reduce dia punya kadar merebak tu daripada kawasan ni lah. Okay. So dia punya statutory requirement je ada dalam Fire Service Act, dalam OSHA pun ada, dan UBL. Itu saja daripada saya. Okay. Doktor tak dengar. Doktor mute. Ya, very clear. Sebenarnya benda ni kalau you baca nota ni panjang. Tapi bila Syafiq dah buat macam ni, kita should be grateful lah. Benda ni macam sangat membantu kita. Okay?
Okay, so ada nak tanya tak? Especially you kena faham the triangle tu. Triangle tu sangat penting. Ya. You kena faham yang pertama kalau nak jadi fire kena ada tiga elemen tu. Dan kalau nak stopkan fire kena take away or remove salah satu daripada tiga elemen tu pun dah jadi. Tak payah dua ke. If one of them is absent dah tak ada fire. Dia kena ada tiga-tiga tu. Itu dia punya gist lah. Faham ya? Okay, next. Saya pula aku. Siapa? Saya. Okay, nama? Hairudin. Okay, Hairudin. Okay, mula ya. Tajuk apa? Fire, electrical safety. Okay, cantik. Mulakan ya. Sekejap. Okay.